Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan tentang salah laku murid iaitu ponteng. Okey, pertama sekali, definisi ponteng adalah ponteng merupakan satu perbuatan salah laku yang melanggar peraturan sekolah. Dalam Kamus Dewan ada mengatakan ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran. Ponteng juga boleh merujuk kepada pelajar yang menghadiri sekolah tetapi tidak menghadiri kelas. Selain itu, ponteng juga boleh ditakrifkan sebagai meninggalkan tugas tanpa kebenaran. Dalam konteks pelajar sekolah, ponteng bermaksud tidak hadir ke sekolah dan meninggalkan tugas atau tanggungjawab belajar di sekolah dan pergi ke tempat lain atau duduk di rumah sahaja. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Aini binti Muhammad Noor, nombor matrik di 2019-2091-816. Jadi saya akan menceritakan pengalaman cikgu tu apabila dia berjumpa dengan pelajar yang mempunyai banyak masalah. Pertama tu, pengalaman dia tu, cikgu tu dapat membantu dalam menyelesaikan masalah disiplin pelajar. Kerana bila cikgu dapat menyelesaikan masalah tu, cikgu akan berasa seronok dan lega apabila dapat membantu pelajar tersebut dengan mendengar luahan hati mereka. Tetapi sebelum tu, guru ni perlu memainkan peranan penting untuk mengenali pelajar tu dengan lebih dekat agar masalah pelajar dapat diatasi. Yang kedua, pengalaman cikgu tu ialah dia dapat berkunjung ke rumah dan menjemput pelajar tu ke sekolah. Berdasarkan cikgu yang telah kami temu ramah tu, beliau datang ke sekolah untuk menjemput pelajar tu untuk menghadiri peperiksaan. Kerana cikgu amat mementingkan kehadiran, kerana kehadiran penting untuk kegunaan kita pada masa depan. Untuk contoh, kita nak senang dapat kerja kan, kalau asyik ponteng je, so susahlah nak dapat kerja kan. Pengalaman yang ketiga, apabila mempunyai pelbagai latar belakang pelajar yang menjadikan pengalaman itu berbeza. Pelajar daripada pelbagai latar belakang perlu dilihat secara berbeza kerana mereka telah melalui pelbagai pengalaman hidup. Mereka akan menjadikan seseorang itu sebagai model untuk mereka mengikuti. Apabila mereka ikut model tu ke arah yang baik, mereka akan melakukan yang baiklah. Tapi kalau sebaliknya, mereka akan ikut yang tak baiklah. Yang terakhir, pengalaman ni lebih kena berikan perhatian selebihnya kepada pelajar yang mempunyai masalah disiplin berbanding pelajar yang baiklah. Kerana kena bagi perhatian yang lebih ni. Contohnya, cikgu ni kenalah baik dengan pelajar tersebut dengan memberi pujian ke atau pelbagai bentuk positif untuk mereka tidak terus patah semangat untuk belajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisara Izzati binti Mazlan di 2019-2091-795. Okey, saya akan menceritakan tentang faktor berlakunya ponteng sekolah ini terhadap pelajar. Okey, ini juga telah dikongsikan oleh guru yang telah kami wawancara ataupun kami interview lah. Okay, yang pertama adalah mata pelajaran yang tidak diminati. Okay, kebiasaannya murid ini tidak meminati satu mata pelajaran yang terlalu fokus terhadap fakta ataupun formula seperti sejarah dan matematik. Ini akan mengundang perasaan bosan ataupun tidak minat untuk mengingati apa yang guru itu mengajar. Okey, yang kedua, teknik mengajar yang tidak menarik. Okey, ini adalah tertumpu kepada seseorang individu gurulah ataupun pengajar.
kemungkinan guru itu tiada pengajaran dua hala. Ia terlalu fokus terhadap apa yang disampaikan sehingga lupa akan refleksi ataupun tindak balas oleh pelajar yang lain lah. Okay, yang seterusnya adalah aktiviti koko. Aktiviti kurikulum ini tertumpu pada aktiviti unit uniform, kelab persatuan dan sukan permainan. Kebiasaannya murid selalu suka ponteng apabila berlakunya aktiviti unit uniform sebab mereka perlu berkawat, berjemur tengah panas dan pakai pakaian yang agak merimaskan lah. Okey, itu saja untuk faktor dalaman mengapa ponteng ini berlaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alia binti Muhammad Saleh, kad matrik D2019-2091-823. Saya akan menerangkan berkaitan dengan faktor luaran menyebab berlakunya pelajar tidak hadir ke sekolah. Yang pertama adalah sikap pelajar, yang mana apabila pelajar mempunyai rasa malas ataupun sikap tidak minat untuk belajar sesuatu, maka pelajar ini tidak akan pergi ke sekolah kerana mereka anggap pergi ke sekolah ini adalah satu perkara yang macam tidak mendatangkan faedah. Sebab apa? Kalau diorang datang sekolah, diorang tak minat belajar, maka apa yang diorang belajar itu tidak akan mudah untuk masuk dan lebih kurang ianya adalah perkara yang sia-sia bagi sesetengah pelajar. Ini apa yang pernah dikatakan oleh guru yang kami temui sebelum ini. Lepas tu kemudian adalah sikap ibu bapa, yang mana sesetengah ibu bapa mengambil perkara ini satu perkara yang sambil level ataupun tidak endah dengan ketidakhadiran pelajar ataupun anak dia ke sekolah. Ada sesetengah ibu bapa yang mana ibu bapa sibuk kerja dan tidak perasan ada anak-anak mereka yang tidak hadir ke sekolah. Oleh itu, ibu bapa ini adalah perkara ataupun peranan penting untuk membentuk anak-anak untuk mudah pergi ke sekolah. Okay. Seterusnya adalah menyebabkan salah satu sebab pelajar akan ponteng kerana mereka lebih minat bekerja. Kerana apa? Apabila bekerja, diorang akan mudah untuk dapat duit dan duit itu adalah perkara yang paling disukai. Dan itu sajalah daripada saya. Satu lagi yang mana ini adalah daripada guru yang kami temu bual. Kebanyakan pelajar daripada golongan kurang ataupun yang bersederhana, sebab itulah mereka lebih berminat untuk bekerja. Itu saja daripada saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bashira Mujamil, nombor matrik D2019-2091-831. Okey, saya akan terangkan tentang kesan ponteng kepada sekolah. Okey, yang pertama ialah menjadikan pencapaian akademik sesebuah sekolah semakin jatuh dan merudup. Okey, sebagai contoh, pelajar yang ponteng sekolah ni dia akan ketinggalan dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang telah dilaksanakan oleh guru di dalam sekolah. Jadi akan menyebabkan pelajar itu bila mereka ponteng, dia akan menyebabkan pelajar itu tidak faham mengenai setiap perkara yang penting di dalam pelajaran atas sebab mereka kata mereka tidak hadir ke sekolah kan. Jadi akhirnya pelajar itu tak dapat nak menjawab soalan peperiksaan dengan baik bila peperiksaan berjalan. Okey, jadi kesannya kat sini pencapaian akademik pelajar itu akan merosot dan akhirnya menyumbang kepada kemerosotan pencapaian akademik di sekolah. Kita kat sini bukannya kesan kepada sekolah je, malah kesan kepada individu pun boleh terjadi apabila kita ponteng sekolah, pelajar ponteng sekolah kan. Okey, bab kata pepatah, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga kan. Jadi kerana kesilapan pelajar itu sendiri maka memberi kesan kepada pencapaian akademik kat sekolah. Jadi
seperti mana yang kita tahu, bila di sekolah, sekolah akan sentiasa bersaing dengan sekolah lain kan. Jadi dia berdasarkan pencapaian akademik lah. Bila pencapaian akademik satu sekolah tu tinggi, maka ranking sekolah pun akan menjadi tinggi. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua ialah mengganggu sistem pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru di sekolah. Okey, apabila mereka pelajar ni ponteng, para guru dia akan merasa rugi kerana tak dapat nak bagi ilmu tu sama rata dengan pelajar yang lain kerana pelajar ni sering ataupun kerap ponteng sekolah dan akibatnya mereka memberi kesan kemerosotan terhadap corak pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Okey, tambahan pula bila pelajar ni ponteng, dia akan lagi merumitkan cikgu-cikgu untuk kena ulang balik apa yang cikgu dah ajar sebelum ni. Sebab mereka tak datang sekolah kan, mereka tak faham bila mereka datang sekolah, mereka tak faham dengan apa yang cikgu tu ajar sebelum ni. Okey. Lepas tu pelajar tu sendiri pun dia dah sebelum masa dia dah daftar tu kan, dia dah dicop labelkan sebagai modal insan negara semenjak hari pertama mereka masuki sekolah kan, tapi mereka sendiri yang dah hancurkan masa depan mereka dan negara dengan mengambil jalan untuk ponteng sekolah. Jadi gejala ponteng sekolah ni dia tak memberikan keuntungan kepada sesiapa, malah merugikan guru-guru dan juga individu itu sendiri. Okey, yang ketiga ialah nama baik dan imej sekolah tercemar. Okey, hal ini kerana pastinya setiap sekolah mengimpikan untuk mengekalkan nama dan imej yang baik demi kecemerlangan sesebuah sekolah, bukan saja dari segi akademik, bahkan dari sudut sasiah juga. Jadi sekiranya masalah ponteng sekolah itu tidak dibendung, sedikit sebanyak akan menjatuhkan nama baik dan imej sekolah tersebut. Okey, mungkin bila pelajar ponteng sekolah, dia boleh menjadi buah mulut daripada sekolah lain. Bila sebuah sekolah tu ada rekod sasiah yang tak baik, rekod sasiah yang buruk, contohnya mereka menyangka sekolah tu tak ketatkan peraturan. Lepas tu tak ambil tindakan yang sewajarnya terhadap gejala ponteng sekolah ni. Jadi sekaligus berkait dengan asbab tahap pencapaian akademik jatuh dan menjadikan ranking sekolah turut jatuh merudum dan menjadikan imej sekolah tercemar. Jadi seperti mana yang kita tahu, kehadiran pelajar akan direkod oleh guru dan akan dihantar kepada PPD kan. Okey, jadi PPD dia tak nak ada yang ponteng, sifar ponteng. Jadi bila PPD tengok kehadiran satu sekolah ni sangat teruk dan banyak yang ponteng, mereka akan cakap, banyaknya ponteng dekat sekolah ni. So mereka akan cop sekolah ni tak ambil tahu ke hal pelajar mereka, tak cuba selesaikan ke masalah ponteng kat sekolah ni dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aliana Mitizana Abidin. Nombor kad matriks D201920909080. Kesan ponteng sekolah bukan sahaja memberi kesan kepada pihak sekolah tapi juga kepada negara, kerana ia menyumbang kepada peningkatan statistik jenayah di Malaysia. Sebab kita tak tahu pelajar ponteng sekolah ni normally apa yang diorang akan buat masa diorang ponteng sekolah. Misalnya melepak dekat pusat membeli belah, dan mungkin akan bergaul dengan golongan yang tidak sepatutnya lah. Seterusnya, kualiti pendidikan akan merosot jika mereka dapat menggunakan masa mereka dengan baik, iaitu tidak ponteng sekolah dan mementingkan pelajarannya. Mereka akan berjaya dalam masa yang akan datang dan kejayaannya dapat memberi kehidupan yang selesa kepada mereka. Seterusnya, memberikan impak negatif terhadap imej negara dan masa depan tidak terjamin. Pelajar ini akan hancur kerana mereka tidak lagi dapat dipercayai oleh masyarakat dan negara akan kekurangan bakal penerja yang berwawasan. Bila pelajar ponteng sekolah jarang masuk sekolah, rekod mereka akan teruk dan putus. Jadi untuk peluang pekerjaan tu agak susah untuk diterima oleh majikan yang akan datang lah. Meningkatnya jumlah penganggur di dalam negara. Pelajar tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah akibat daripada tabiat ponteng itu. Golongan remaja ini tidak dapat meneruskan pelajaran mereka kerana mereka jauh tertinggal. Hal ini juga menyebabkan golongan ini akan menganggur kerana mereka tidak dapat bersaing dalam keadaan yang penuh dengan persaingan.
Akhir sekali adalah masalah sosial pelajar meningkat seperti gangsterism, vandalism dan lain lagi. Golongan pelajar ini akan membawa masalah kepada masyarakat kita dan jika tidak diselesaikan dengan segera akan mempengaruhi pembangunan negara. Saya daripada saya, sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah penyelesaian bagi menangani masalah pelajar. Saya Imran bin Samsudin, berkat matrik D201920918114. Jadi setelah bertanya kepada guru yang ditemu ramah, antara langkah yang pihak sekolah cikgu tu lakukan adalah yang pertama, melakukan mesyuarat antara guru-guru yang membincangkan isu ponteng sekolah yang dipanggil sebagai dialog prestasi ponteng. Dalam dialog prestasi ponteng tu, guru kumpulkan data, tengok jumlah pelajar yang ponteng semua tu, kemudian lepas pengumpulan data dilakukan, mereka akan menjalankan penyelesaian. Dan aktiviti yang dijalankan itu mendapat kerjasama dengan pejabat pendidikan daerah. Okey, seterusnya yang kedua, melaksanakan plan intervensi, iaitu guru-guru bertindak mendekati pelajar bermasalah untuk mendengar suara pelajar. Dengan mengetahui apa kehendak pelajar tu, cikgu-cikgu tahu apa yang murid-murid suka, apa yang murid-murid tak suka. Ada juga kan murid yang tak suka cikgu tu, okay, dia akan inilah buat perangai lah. So dari situ cikgu-cikgu boleh tahu. Kemudian tindakan yang guru akan lakukan adalah mungkin guru-guru tu akan pergi ke rumah pelajar tersebut dan berjumpa dengan ahli keluarga. Seterusnya, langkah menangani isu ini adalah daripada ibu bapa sendiri, yang mana ibu bapa boleh memberikan nasihat kepada anak-anak agar mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Ibu bapa juga perlu datang ke sekolah untuk bertanya kepada cikgu tentang prestasi anak adalah perlakuan dia semua tu, supaya nampak keprihatinan mereka terhadap anak-anak dia. Akhir sekali, rakan sebaya ni menjadi pengaruh yang besar dalam masalah disiplin pelajaran ni lah. Sebab pengaruh dari rakan sebaya ni membentuk jati diri pelajar tersebut. So rakan sebaya yang positif akan memastikan disiplin murid itu terjamin, dan yang buruk tu akan menjadi masalah bagi semua orang. Sekian daripada saya langkah menangani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khairatul Nikmah binti Tibrani, bernombor matrik di 2009-2097. Saya akan terangkan cara bakal guru hadapi pelajar yang bermasalah disiplin di sekolah. Okay, cara yang pertama, guru hendaklah memahami dan menyelami perangai pelajar. Iaitu walaupun pelajar tu sering ponteng sekolah, namun ada segelintir pelajar yang terpaksa melakukannya oleh sebab tertentu. Contohnya, mereka perlu bekerja untuk membantu ahli keluarga yang mengalami masalah kewangan untuk meringankan beban ibu bapa mereka. Dan terdapat juga pelajar yang mengalami masalah dengan sesetengah guru yang mengajar mereka dan menyebabkan mereka hilang rasa keseronokan untuk belajar serta menghadirkan diri ke sekolah. Cara yang kedua, guru boleh mengubah cara pembelajaran dan suasana pengajaran ketika berada di kelas. Guru boleh menambahkan sedikit hiburan dan jenaka agar pelajar dapat melahirkan minat untuk menimba ilmu pengetahuan serta merasai keseronokan untuk belajar di dalam sekolah. Dan guru juga boleh memperbanyakkan aktiviti yang memerlukan pelajar melakukan pergerakan ketika sesi pembelajaran dan pengajaran seperti explores dan membentuk aktiviti berkumpulan supaya mereka tidak mudah rasa bosan. Dan cara yang ketiga,
menjaga hubungan baik di antara guru dan anak didik mereka supaya berkomunikasi secara dua hala dapat digunakan secara berkesan. Cara yang keempat, guru sentiasa beramah mesra bersama pelajarnya supaya mereka dapat mewujudkan hubungan yang harmoni di dalam persekitaran sekolah. Dan cara yang terakhir, guru mestilah memiliki sifat empati di dalam diri mereka agar mereka merasa prihatin terhadap situasi dan masalah yang perlu dihadapi oleh pelajar tersebut. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.